Membaca umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina ya dzal jalali wal ikram. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasri bi lisani wa bi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amma ba'du. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati, Tuan Imam, Tuan Bilal, barisan ahli bangsa masjid, Masjid Jami' Bandar Seremban, seterusnya tuan-tuan guru, para asatizah, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Jadi alhamdulillah pada pagi ini kita dapat bertemu dalam hari yang kelima. Betul hari kelima Hari yang kelima kita berpuasa. Mudah-mudahan puasa yang kita jalankan ini ialah puasa yang terbaik yang kita dapat laksanakan dalam hidup kita. Kalau boleh setiap tahun tu biarlah ibadah kita ni bertambah baik. Jangan setiap tahun tu ibadah kita orang kata mengulang benda yang sama, kan? Mengulang benda yang sama, mengharap hasil yang berbeza. Tuan-tuan, kita berpuasa bukan nak mengharapkan gaji, kan? Puasa ni bukan nak minta benda kecil, tuan-tuan. Puasa ni nak minta benda besar. So kalau kita sedar kita sedang minta benda besar dengan Allah Ta'ala, puasa ni kena buat dengan serius. Ramadan ni kena lalui dengan serius. Sebab itu dalam sebuah hadis an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam raqal mimbar falamma raqal darajatal ula qala amin summa raqal thaniyata faqala amin summa raqal thalithah faqala amin. Faqalu ya Rasulullah sami'naka naqula amin salasata marrat. Qala lamma raqitu darajatal ula ja'ani Jibril alaihi salam faqala sakiya abdun adraka Ramadan ila akhir. Baik, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke mimbar. Kata siapa? Kata Jabir. Mimbar Nabi ni ada 3 anak tangga. Falamma raqid darajatul ula, masa naik tangga yang pertama tu, Nabi ni macam mengaminkan sesuatu. Jabir ni dia tengok, sahabat pun tengok, Nabi naik, amin, Nabi kata. Summa raqat thaniyah, bila naik tangga yang kedua pun faqala amin, Nabi kata. Kemudian Nabi naik lagi pada tangga yang ketiga, salisa, Nabi kata apa?
faqala amin. Macam Nabi mengaminkan doa. Hadis ni banyak. Antaranya tuan-tuan kita berdoa tadi, cuba latih diri kita bila kita berdoa ni, sebab para malaikat ada bersama-sama dengan kita. Ni saya sebut tadi, jangan buat benda yang orang kata biasa tapi mengharapkan hasil yang besar. Apa tujuan kita berdoa, tuan-tuan? Tak lain tak bukan kita nak minta doa kita mustajab. Makbul maknanya diterima. Mustajab ni tingkatannya lebih tinggi daripada makbul. Itu sebab kita cari orang, ataupun ada orang doa ni mustajab. Doa ni kadang ada pada orang, kadang ada pada tempat, kadang ada pada waktu, pada masa. Jadi kita duduk tadi, kita berdoa di tempat yang baik. Masjid, rumah Allah lah, tempat kita berdoa. Di masa yang baik, bulan Ramadan, tuan-tuan. Di waktu selepas solat subuh. Berapa kali ganda tu, triple doa tu mustajab. Tetapi kadang-kadang yang menyebabkan doa kita tidak mustajab ialah kita mengaminkan tu tidak dengan hati. Nak bagi ni. Dan yang lebih indah lagi, kita nak kait dengan hadis ni ialah apa dia? Para malaikat turut sama mengaminkan. Bermula daripada kita semayang tadi, dia mengaminkan kita. Barang siapa kata amin, tepat dengan malaikat, mustajab doanya, Nabi kata. Ni kita boleh ambil dalam bulan puasa ni, perbanyakkan berdoa. Kemudian Nabi sebut, sahabat tanya, dia kata, ya Rasulullah, Jabir ni tadi, dia tanya pada dia, kata, ya Rasulullah, sami'naka naqula amin. Kami dengar engkau ya Rasulullah kata amin salah satu marat, 3 kali. Masa kau naik tangga tadi Rasulullah, 3 kali kami dengar. Qala, Nabi kata apa? Lamma raqitu darajatal ula ja'ani Jibril alaihi salam. Dia kata, Nabi kata apa? Celakalah orang. Ni Jibril punya doa ni. Ya Allah, ya Tuhanku, celakalah orang yang masuk bulan Ramadan tetapi dia tak dapat apa-apa. Maknanya nak beritahu, bulan Ramadan ni mesti dapat sesuatu, mesti dapat something. Itu sebab ada orang bulan puasa ni dia berbeza daripada bulan yang lain. Sebab bulan Ramadan ni bulan yang barakah. Apa maksud barakah? Barakah ni kata para ulama, apa dia? Barakah tu maksudnya ziyadatul khair. Ziyadatul khair, kata Imam Ghazali. Apa maksudnya? Bertambah baik. Kereta kita barakah, hari-hari pergi masjid. Motor kita barakah, hari-hari dia pergi masjid. Duit kita barakah, masuk tabung sedekah. Duit barakah. Orang ada gaji tuan-tuan 30,000, berapa yang masuk tabung? Ni tanda ni, nak tahu tanda barakah. Sebab Imam Ghazali kata, kalau yang ada kat kita ni, apa dia? Masuk barakah. Kalau masuk kita barakah, mesti kita gunakan masuk kita untuk salah satu duduk taman-taman syurga macam ni. Tapi dek kita ni barakah masuk tu tak ada. Nak datang masjid pun tak ada masuk. Busy lah. Poi bazar adalah time dia lah. Imam masuk tak ada. Nampak barakah masuk tak ada. Yang lebih kita risau lagi, umur kita tidak barakah. 60 tahun tuan, masih lagi karaoke, masih lagi dangdut. Barakah tak ada, usia tu. Dan kita paling takut, kita orang mengaji ni,
Barakah ilmu tak ada. Nak amalkan ilmu tak mampu, tuan-tuan. Takut kalau kita ni orang yang boleh baca Quran dengan baik, tapi kita tak boleh nak baca Quran. Kata ulama, Quran ni paling kurang satu hari pun 100 ayat mesti baca. Kalau kurang, tuan-tuan, kita termasuk dalam golongan yang lalai. Apa tak kalau tak baca langsung? Ada sebagian ulama pula berkata barakah ni apa? Barakah ni ialah al-barakatu tuzidukum fi ta'ah. Barakah itu ialah sesuatu yang menambah ketaatanmu. Dulu belum ada motor, pergi masjid jalan kaki. Dah ada motor, wish, lagi rajin pergi masjid. Ni tanda barakah. Dulu gaji kecil, sedekah juga. Sekarang gaji besar, lagi banyak sedekah. Tabung lalu 100 masuk. Kan? Taklah benar hari buka tabung duit RM1 je. Kan? So kita letak KPI kita nak sedekah dulu. Kita punya standard ni mana? Kalau nak tahu kita punya sedekah ni standard atau tidak, tengok. Minggu ni nak sedekah. Target lah, tuan-tuan, RM50. Minggu ni Jumaat RM50. 4 kali Ramadan 200. Reserve simpan. Bulan Ramadan ni datang hari Jumaat lagi RM50. Tahun 2021. Tahun 2022 up 100 satu minggu. Ada berani 4 bulan 400. Kan? Jangan RM1 tu yang RM1 buatlah bagus lah RM1 tu, tapi buat sedekah yang bagus ni yang kita sayang. Balik tu, tuan-tuan, letak tangan kat kepala lah macam ni, bikin duit 100 tadi. Itu yang paling elok tu. Sebab sedekah tu sampai tak ke hati? Sampai dah. Kok sedekah RM1 balik ingat tak? Tak ingat dah. Tak ingat. Tapi kok sedekah 100, minggu lepas, minggu depan ingat lagi. Alah, 100 minggu lepas, minggu ni 100 lagi. Nampak? Barakah, tuan-tuan. Sama-samalah kita cari. Baik, oleh kerana itulah tajuk yang diberi pada kita malam ni ialah tajuk malam pula kan. Sebab tak tidur di malam ni. Tuan-tuan, tajuk puasa first class lah. Kalau tuan-tuan cari dalam Quran puasa first class tak jumpa. Tapi untuk rujukan kita lebih pandanglah kepada Imam Ghazali. Imam Ghazali tu bagi martabat puasa kat kita tu untuk mudah kita ukur di mana kedudukan puasa kita. Baik, kata Imam Ghazali, puasa yang pertama ni, puasa paling rendah. Sudah tentulah puasa paling teruk sekali orang tak puasa lah. Itu paling teruk lah tu kan. Bulan puasa ni cari ikhtiar macam mana tak nak puasa. Ni orang yang jauh daripada taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah ada, taufik tak ada. Taufik untuk apa, tuan-tuan? Taufik ni untuk buat kebaikan, kita perlukan taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah, semua dah dapat hidayah dah. Kan? Sebab semua dah Islam. Tapi taufik tak ada. Nak mengamalkan kebaikan ni kita perlu taufik daripada Allah Taala. Tu yang tuan-tuan baca dalam Fatihah tadi, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, hidayahkan aku ni, taufik ya Allah, untuk aku ikut jalan kau yang lurus. Kalau Allah tak bagi taufik, tuan-tuan, tak ada kat masjid kita bagi ni, entah-entah tidur lagi. Taufik Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Baik. Yang pertama kata Imam Ghazali, puasa yang pertama ialah puasa al-umum. Puasa biasa je. Hanya menahan perut, tak makan, tak minum. Dan syahwatnya daripada tuntutan nafsunya saja. Mengumpet boleh tak? Buat lagi. Bohong boleh tak lagi?
buat lagi. Mana puasa dia sekadar puasa umum saja. Kita tak cerita soal pekah ni tuan-tuan ni. Sah tak puasa tu? Sah. Cuma pahalanya tak boleh capai tak tahap takwa yang Allah Ta'ala sebut. La'an lakum tatakun tu boleh capai tak? Tak boleh capai. Dia hanya melepaskan taklif dia untuk berpuasa sahaja. Jadi kita nak ke puasa kita macam tu sekadar tahap pagi, niat, bangun, makan sahur, tapi masih lagi buat benda-benda yang dilarang. Mata masih melihat maksiat, lagi telinga masih lagi dengar maksiat, hati lagi masih buat maksiat, sangka buruk dengan orang, sombong. Kan? Puasanya setakat tu sajalah. Kita tak nak puasa ni. Kalau kita kena usaha juga untuk dapat puasa tingkatan kedua. Kata Imam Ghazali, puasa di tingkatan kedua ni dipanggil puasa al-khusus. Siyamul khusus. Dah mula jaga pendengaran. Makan tak makan dah, minum tak minum dah. Telinga ni tak boleh dengar benda yang berdosa. Itu sebab bulan puasa ni, kalau nak dapat puasa tingkatan khusus ni, telinga ni perbanyakkan dengar Al-Quran. Banyak dengar hadis. Sebab kita dah duduk di tingkatan kedua ni, puasa kita termasuk dalam golongan orang-orang solihin. Orang-orang soleh. Dengar benda-benda tak baik, istighfar. Dengar orang membawang, istighfar. Jangan duduk masang telinga. Saya tak ngopek Ustaz, saya dengar je. Jangan pasang. Jangan dengar aib orang. Penglihatan tunduk. Nabi tanya pada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Ali, kau kalau nampak benda-benda maksiat, nampak aurat orang, kau buat apa Ali? Saya akan pandang tanah ya Rasulullah. Ditanya yang menantu, kita tanya tak menantu kita? Tanya menantu itu kan, kau tengok tak bang? Tak tengok bah. Kau pandang apa? Pandang tanah bah. Oh, first kelas menantu itu. Ini apa mentua pun sama. Kan? Tengok tanah, tengok. Sebab apa memandang tanah tu? Nak mengelak daripada memandang. Tu sebab kalau kita tengok, kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab dia Penawar Bagi Hati, dia marah orang duduk tepi jalan ni. Tak ada kerja, duduk tepi jalan tengok orang lalu. Dia larang. Sebab apa? Mata tak boleh jaga. Kan nampak aib orang tu jalan-jalan terjatuh pula, dah buat dosa. Lalu pula anak dara buat apa? Beri salam pula dia. Assalamualaikum. Tak jawab, dosa. Nampak? Dia dah mula dah. Nampak janda lagilah. Kan? Tu sebab jaga ni puasa khusus ni. Percakapan jaga dah. Bercakap hanya bila perlu. Tu sebab dipesan kat kita, jangan siapa bercakap bohong, siapa mengumpat, siapa mengadu domba, siapa memaki orang. Allah Ta'ala tak nak puasa kita. Mana puasa tu martabat mana tu? Martabat rendah. Yang Allah Ta'ala uji dalam bulan puasa ni paling buruk apa dia? Copet marah, betul kan? Sebab perut lapar, tokak koring, mata ngantuk. Copet nak marah lah. Hati-hati tuan-tuan. Marah ni kena lawan. Okey, martabat puasa yang kedua ni, dia jaga semua panca indera yang 7 tu. Tapi kalau boleh tuan-tuan, kita
Tuan-tuan yang risau, saya berhenti awal, tak lama lah. InsyaAllah. Puasa tingkatan yang ketiga ni kita nak usaha sama-sama. Puasa apa? Puasa golongan al-muqarrabin, yang dekat dengan Allah Ta'ala. Puasa atau siamun khususun, khusus. Puasa khusus, iaitu panca indera yang 7 tak buat dosa. Mata poso, telinga poso, kaki poso, tangan poso. Maksudnya tak buat maksiat. Dan paling hebat tuan-tuan, hati pun poso. Allahu Akbar. Macam mana nak didik diri tu kan? Hati tu tak terdotik langsung nak buat maksiat. Ini first class. Puasa orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hatta hatinya tu sentiasa menumpukan soal-soal akhirat. Habis dunia terabai lah Ustaz. Tak. Nabi ajar kita jadikan dunia ini soal akhirat. Pergi kerja, kita rasa itu urusan dunia. Jadikan dia urusan akhirat. Macam mana? Niatlah kerja kerana Allah. Bulan puasa ni ngantuk tuan-tuan, duduk pejabat. Duduk penuh pula aircon. Sedap kan. Yang paling mencabar pukul 9. Kita biasa pukul 9 kat mana? Di ngeteh MKI Bistro kan. Ini pukul 9 duduk kat pejabat. Ngadap komputer tu. Bos aku cik tulisan. Tapi bila hati kita sudah berkata ini ibadah, dia jadi apa? Ngantuk lawan. Kan? Jangan kalah dengan nafsu. Kalau kita ikut nafsu kita, Allah tak boleh tahan lah. Tidurlah dulu. Habis tuan-tuan. Puasa kita ditakat mana? Balik puasa umum tadi. Yang pertama kita sebut, puasa kita tu levelnya cukup kan? Rendah. Tu yang kita nak jaga ni. So orang yang nak dididik ni, nak dididik oleh Allah Ta'ala tadi, puasa yang first class ni hatinya puasa. Hatinya pun turut berpuasa. Hatinya berpuasa daripada sifat sombong. Kan? Yang kita bimbang ni tuan-tuan, kita sujud kepada Allah Ta'ala ni pun dalam keadaan kita sujud tadi, kita sujud dengan kesombongan. Iblis sombong dia tak nak sujud. Kita takut bahaya kita ni sujud dalam keadaan sombong. Hati tak sujud. Itu sebab bila kita sujud tu, dahi cecah lantai. Hati ni pun kena sujud tuan-tuan. Macam mana nak sujud tu? Tu yang kita belajar puasa khususnya tadi. Yang pertama, kita kena akuilah diri kita berdosa. Kenapa disuruh kita jaga mata, telinga, kaki, tangan, perut? Kata Syekh Imam Nawawi Al-Bantani dalam kitab dia penawar bagi hati tu, dia kata apa? Memandang, mendengar samalah macam makan. Kalau makan ada halal, haram, dia jadi darah daging. Begitu jugalah kamu melihat, kamu mendengar, kamu bercakap, dia ada halal dan haramnya, dan dia menjadi darah daging kamu. Berat tuan-tuan. Selama ni kita jagalah makan nak jadi warak kan. Tapi mulut tak jaga tuan-tuan, samalah macam kita tak jaga makan. Selama ni kita jaga minum kita, tapi kita tak jaga penglihatan kita. Rupanya penglihatan kita pun samalah macam makan minum juga. Sebab itulah para
ulama dulu latih kita untuk jaga panca indera kita. Tambah-tambah zaman kita ni macam-macam lah. Dulu tengok TV je tuan, betul kan? Dulu tengok TV tak dapat siaran, letak tudung periuk, tak? Satu kampung pusing menyek tu nak cari siarannya, pusing lah TV tu lah. Sekarang senang, ni aja tuan. Nak tengok TV apa? Semua ada. Yang tak TV pun dah. Ni lah kita kalau bulan puasa tak ada apa nak buat, melek lah ni. Penyudah baca Quran tak sebanyak tengok benda Allah ni. Bangun pagi tengok apa dulu? Ni dulu. Dah jadi berhala lah dalam hidup kita ni kan. Tak ada benda ni tak senang hati kita. Mana telefon dan? Telefon dan mana? Kalau piramid tu cari butang baju lah. Butang baju ayah mana pah? Butang baju mana pah? Kita bangun-bangun, telefon abang mana pah? Jadi tuan-tuan sama-sama lah kita berusaha untuk meningkatkan puasa kita. Baik, sikit lagi. Kata Imam Ghazali, perkara yang harus dilakukan ketika kita berpuasa dan meningkatkan amalan kita ialah yang pertama, tunjukkan pandangan daripada melakukan maksiat dan tidak melihat perkara yang membalikkan hati kita daripada Allah Ta'ala. Mustahil tak terpandang kali pertama, tertundukkan pandangan cotek dan istighfar. Satu, jaga percakapan kita daripada perkara yang sia-sia. Nabi kata falyakul khairat aw liyasmut. Cakaplah yang baik-baik atau lebih baik kamu diam. Tak ada apa nak buat, diam lebih baik. Orang maki kita, diam. Banyakkan baca Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, uplah sikit zikir kita tu. 3 bondo yang penting dalam hidup ni. Yang pertama, la ilaha illallah. Tanda sayang Allah, la ilaha illallah. Label-label kita ni bukan 100 hari dah tuan-tuan. 1000 hari kena buat. Besok kita harapkan orang tahlil dengan kita, besok kita meninggal. Saya tak pernah jumpa majlis tahlil orang baca 1000, betul? Tak ada. Paling kuat pun dibaca 100. Sebab kari kambing dah tunggu. Jadi daripada kita mengharapkan dia tak tahlil tak tidak besok, lebih baik masa hidup ni kita buat tahlil kita sendiri. Lazimkan setiap hari tuan-tuan tahlil untuk diri saya besok 1000 kali saya buat sehari. Yang kedua, selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni hadis pertama yang saya baca tadi. Saya sebut tanda sayang Allah, la ilaha illallah. Tanda sayang Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 1000 kali, jangan kurang. Dan tanda kita sayangkan diri kita sendiri apa dia? Istighfar, astaghfirullahalazim. Tu saya baca yang pendek. Buatlah 1000 kali. Letaklah tasbih dalam poket, dalam kereta. Ada masa pegang. Kau tak ada tasbih, kadang kita lupa. Bila ada tasbih ni terpegang, kan teringat. Kan ada like mabah bid'ah pula kan. Kan? Tak. Allah tak sampai 1000 lagi ni Ustaz, 100 je. Niat 1000, insya-Allah dapat 1000. Tapi kalau tak berasa nak buat, bila nak buat lagi? Kan? Tu dah tuan-tuan. Baik, dan yang terakhir, jagalah perkara-perkara bila kita berbuka. Dan tambahlah amalan. Saya nak sebut ini dalam kuliah-kuliah yang lain, nanti penceramah akan sebutlah apa amalan yang patut kita perbanyakkan. Tuan-tuan tanyalah dengan penceramah nanti, apa amalan yang paling afdal bulan puasa ni? Kita robot nak buat. Sebab kita dah tahu dah itu nombor 1. Kan? Itu nombor 1. Itu yang aku tak boleh tinggal. Puasa apa buat lah. Mesti ada something. Bulan Quran ni ibadah yang paling afdal. Jadi tuan-tuan, saya rasa setakat itu saja. Moga ada manfaatnya untuk kita sama-sama mengamalkan diri kita
dan mencari keredaan Allah Subhanahu wa taala sementara kita berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala ni. Kita percaya dan kita yakin Allah Subhanahu wa taala sentiasa sayangkan kita, kan? Dan kerana kasih sayangnya kita ada lagi di puasa tahun ini. Dan kalaulah puasa tahun ini puasa terakhir kita, biarlah dia akan menjadi satu kesan yang betul-betul menjadi asbab kita Allah redha kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.